Hai, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dengan Cikgu Ira. Cikgu Ira nak share lagi sekali mengenai perkongsian Facebook Live. Yang sebelum ni Cikgu Ira ada share tentang macam mana nak setting set up FB page, macam mana nak buat macam mana nak tambah kita punya follow, apa yang perlu kita isi dalam kita punya FB page. Hai, good morning. Tolong share dalam grup tu, grup Laksan PJJ tu. Share tu jangan. Yang ada PJJ je. Scroll ke bawah. Hai, good morning Nila. So, korang apa khabar? Lama tak jumpa. So, Cikgu Ira pun lama tak buat live. Jadi kali ni Cikgu Ira nak share mengenai kelebihan ataupun tip macam mana kita nak buat FB lah. Cikgu Ira kan, Cikgu Ira live. So, kita nak share apa yang perlu kita cakap dalam kita punya FB live kita ni. Tapi, kita kena buat live dalam kita punya page je. Sebab kita nak tarik kita punya followers, kita punya kita punya potential customer dalam kita punya FB page. Sekejap. Saya nak tarik nafas kejap. Saya nak ambil mood yang betul-betul boleh korang, Waalaikumsalam, yang boleh kita fresh balik kita punya semangat kita nak buat FB page ni. So, perkongsian yang lepas-lepas saya dah bagi tahu tentang FB kan. So, kali ni kita nak share lagi tentang FB ni. So, Mark Zuckerberg ada mengatakan yang FB page ni memang sesuai jangan macam mana kita nak business menggunakan FB page ni. Macam mana kita nak tambah kita punya followers, kita nak ni. Tapi sekarang ni Cikgu Ira nak share mengenai kepentingan FB live ni sendiri yang mampu tarik kita punya penonton, kita punya audience, kita punya customer. Macam tu. So, dia first thing first, memang of course kita kena buat FB page. Kita kita nak buat personal punya live, tapi tak digalakkan lah. Sebab personal live ni, macam personal live means Facebook tu sendiri, kita punya personal account tu untuk buat live boleh. Tapi itu lebih sesuai untuk kita buat silaturahim antara kawan-kawan, keluarga. Jangan campurkan lah, jangan campurkan FB personal untuk business dan FB page untuk kita punya business. Macam tu. Macam ni. Personal untuk personal, page untuk kita buat business, untuk kita buat perkongsian. Lebih teratur lah. Kita punya management pun betul. Jadi apa yang perlu kita ada adalah Facebook Live. Sebelum tu saya nak korang share dulu, tag kawan-kawan korang supaya perkongsian pagi ni boleh boleh jadi macam mana, boleh orang lain pun dapat manfaat. Orang lain pun diorang tengah on business tapi diorang tak tahu pun macam mana nak buat dia punya followers dekat dia punya Facebook page meningkat. So, share dulu. Korang dah share, cakap dan share. Saya nak thank you sangat-sangat kepada yang dah share. So, pagi ni dia lebih ke arah spesifik, sikit-sikit je lah spesifik dia kepada Facebook Live ni. So, apa yang perlu kita ada untuk kita punya page adalah kita punya business. Apa yang business korang buat? Apa yang korang tengah jalankan? Adakah produk ataupun servis yang korang jalankan? Dua-dua ni membantu kita untuk kita create kita punya content dalam kita punya FB Live. So, macam Cakers buat thank you Rose. Cakers buat servis mengajar buat PJJ cake, resepi lah, buat baking online class mengenai yang lebih kepada makanan dan minuman. Jadi perkongsian kita adalah berkaitan dengan kita punya servis. Macam yang saya buat ini adalah saya memberi ilmu pengetahuan yang berkaitan juga supaya korang senang untuk bisnes. So, yang kita okay. Untuk selalunya kan kita buat bisnes,
kita expect yang kita ni buat bisnes melalui kedai-kedai, ada kedai lah. Tapi sebenarnya kita boleh melalui online juga. Melalui online juga. So, banyak platform yang kita boleh buat dalam kita punya bisnes. Maksudnya kita guna Facebook page and then kita buat live. Bila live ni lah yang membantu kita punya potential customer masuk kita punya page. Jadi cara yang paling cepat nak dapatkan nak dekatkan diri kita ni dengan customer adalah Facebook live. Dan yang paling penting adalah yang paling penting adalah kita buat Facebook page. So, apa yang kita perlu adalah kita kena buat posting. Maksudnya kita ada soft sell kita. Kita kena ada perkara yang berkaitan kita punya kepentingan produk kita, kepentingan servis kita, bukan kepentingan servis kita. So, korang faham ke faham ni? Okay. Selain tu juga, benda yang paling yang saya nak tekan kat sini adalah benda yang paling penting dalam kita punya page adalah video. Maksudnya video ni orang suka tengok video, orang suka tengok kita live. Jadi benda yang paling senang berada di atas kita punya feed tu, kita punya wall lah, kita punya wall dekat Facebook tu adalah Facebook live. Sebab tu bila kita buka Facebook, kita tengok orang yang live dulu. Sometimes kita tengok orang yang live dulu. Jadi orang yang live ni lah, dia macam mana? Cara dia adalah untuk mendekatkan diri pada semua, supaya orang lebih kenal kita sendiri. Setengah orang kan ada tak kenal Cikgu Ira. Cikgu Ira ni tak famous, cik. So, kita nak bagi tips ni. Tips ni ada dia ada 4 perkara yang 4 tips yang saya nak share. Korang ready ke ready ni? Kalau ready, komen ready sekarang. So, perkara pertama yang kita perlu buat untuk FB live kita adalah kita kena mulakan dengan live ni lah. Sambil-sambil tu kita buatlah, kita create lah kita punya content. Kita kena ada macam mana? Sharing. Kalau kita first time, kita nak perkenalkan diri, memanglah first time kita kenalkan diri, kita kenalkan produk kita apa, kita nak bagi tahu ke orang ramai. Ini adalah medium secara umpama kita ni bersemuka, tapi kita melalui visual way. Maksudnya kita melalui secara screening lah. So, dia mula-mula bila kita live memanglah orang tak nampak. Macam Cikgu Ira pun, Cikgu Ira mula-mula je memang orang tak nampak. Tapi lama-lama bila kita keep on consistent, dia akan meningkat. Jadi dia tak ada penurunan bila kita sentiasa konsisten. Sama macam kita buat kerja. Bila kita kerja, bila kita dah tahu benda tu, kita punya kerja pun sentiasa akan upgrade. Dia tak akan menurun. Tapi kalau kita tak tahu, first memang susah. Memang kita tak tahu apa-apa pun. Jadi apa yang perlu kita buat adalah kita kena konsisten. Jadi buatlah live. Contohlah kan, janganlah kita buat live minggu ni kita buat, minggu depan tak buat, bulan depan kita buat. Dia macam mana? Dia tak konsisten. Dia kena buat setiap hari. Contohlah ada jadual yang ditetapkan. Okay, hari ni kita nak live. Esok, lusa kita nak live. Dia kalau kita baru-baru ni, kita lagi yang newbie ni, yang freshy ni, kita buat setiap hari je lah, senang. Kita buat setiap hari, kita tetapkan masa. Okay, orang dah tahu dah. Oh, dia ni akan live 9:30 pagi setiap hari. Dia memang mula-mula memang jangan down bila kita tengok viewer kita baru je 3 orang, baru 2 orang. Jangan down. Kita keep on latih diri untuk rasa confident depan kamera untuk bercakap. Walaupun kita bercakap seolah-olah macam seorang diri. Korang respon lah, keep supportive kita punya, macam saya lah, korang support saya untuk saya jadi seorang yang lebih yakin untuk bagi ilmu, sharing ilmu yang berkaitan dengan business. So, yang kedua adalah sebelum saya cakap yang kedua, dia macam ni. Jadi kita bagi perumpamaan dia macam ni. Mula-mula memang sikit, lama-lama makin banyak. Jadi dia akan berkembang bila kita
bila kita mula sekarang, jangan tunggu esok baru nak mula, jangan tunggu bulan depan baru nak mula. Kita kena prepare sekarang untuk kita build kita punya produk kita semakin dikenali oleh orang ramai. So, yang kedua adalah FB Live ni lah yang membantu kita untuk tonjolkan kita punya produk kita punya servis kita. Kalau kita tak buat FB Live, orang tak kenal Cakers ni. Orang memang kenal Cakers sebab kita ada buat boost, ada buat apa. Jadi orang tak tahu apa sebenarnya Cakers ni buat. Sebenarnya Cakers ni buat adalah PJJ yang mengajar secara online mengenai produk makanan. Macam mana diorang mengajar orang itu membuat makanan melalui video, melalui resepi yang bertulis lengkap. Ini video tu pula dia tidak hanya mengandungi video dan lagu saja. Dia ada suara latar yang mengajar di sebalik video tu. Jadi dia memudahkan pelanggan pelajar. Okey, kita sebut pelajar. Pelajar PJJ ni untuk mudah fahami. Tak lain daripada tu juga, dia ada support group juga daripada Telegram, daripada WhatsApp. Selain tu juga dia bahagi lagi nombor cikgu yang boleh mereply WhatsApp sebagainya daripada student lah. Dia ikut waktu bertugas. Jadi cikgu-cikgu ni yang akan mereply jika mereka perlukan bantuan masa tu. Okey, korang faham mengenai tips yang satu tadi? FB Live dia jangan expect kita buat FB Live first, kita expect orang tu ramai tengok. Tak. Kalau kita buat FB Live, kita first memang tak ramai yang tengok. Macam kita orang ni baru je newbie. Tapi kita nak sharing ilmu ni supaya orang lain pun dapat. Yang kedua adalah time kita tonjolkan produk ni. Yang kedua adalah time FB Live ni lah kita tonjolkan produk kita. Macam saya sebut tadi, ada servis yang kita orang buat untuk korang belajar mengenai PJJ. Jangan tunggu orang lain paksa, tapi sendiri yang paksa diri sendiri untuk buat tindakan. Kalau kita tak push diri kita tak akan berjaya. Tak akan nak tunggu orang suap baru kita nak makan. Jadi kita kena suap sendiri-sendirilah. Jadi apa yang perlu kita buat adalah kita sendiri yang seeking ilmu, kita sendiri yang cari konten, kita sendiri. Konten tu pula ada kaitan dengan kita punya bisnes. Maksudnya contoh korang buat produk kecantikan, produk yang ada kosmetik tu, korang buat sharing live mengenai tutorial makeup. Jadi orang akan tengok. Sebab benda tu ilmu. Diorang boleh belajar macam mana nak buat eyebrow, macam mana nak buat eyeliner yang lentik-lentik, yang ngam sama sukatan kiri kanan. So senang. Jadi benda ni lah yang membantu kita punya live ni semakin menarik, Macam saya buat ni adalah kita ada student. Student kita adalah yang akan bisnes. Jadi ini adalah one way yang membantu student kita keep on motivate diorang untuk buat page, untuk buat live. Sampai diorang buat kek tu, diorang buat live. Okey, contoh diorang lepak kek, diorang buat live. Jadi situlah customer tahu, dia ni buat cake birthday. And then dari situlah customer start following. And then start follow. Dia start follow and then dia dah ada potential customer yang akan membeli kek dia. So senang. FB Live ni memang sangat membantu. Sebab itulah dia dah lah membantu. Free course untuk bahagian marketing pula tu. So korang kena take action daripada sekarang. So korang faham ke faham? Kalau faham, komen faham. So yang ketiga, tips yang ketiga, korang nak tahu tak tips yang ketiga ni apa? Hai Atika Afan, hai Tibau. Korang keep on comment supaya saya nampak korang nampak yang saya ni bercakap mengenai apa yang korang rasa ingin tahu. Okey, yang ketiga adalah
gunakan headline ataupun copywriting yang menarik perhatian. Korang nampak tak yang macam melodi, yang macam yang kita selalu nampak lah, yang berkaitan dengan benda yang kita rasa kita ingin tahu. Dia macam mana kita nak sebut, apa contoh yang best lah mengenai dia ingin tahu. Okay, katakanlah dia ambil komen daripada seseorang, kita ambil komen daripada kita punya komen lah, yang daripada kita punya audience yang komen kita punya konten tu. Satu komen ni sangat menarik. Dia sangat menarik, dia menimbulkan spekulasi. Dia bermain dengan emosi lah. Dia menimbulkan spekulasi, and then dia menyebabkan orang lain ingin tahu apa cerita yang sebenar. Dia selalu lah tengok melodi meletup, dia memang dia akan mention yang sensasi lah, yang hot-hot. Jadi apa yang kita perlu buat adalah kita kena buat headline yang boleh menyebabkan orang rasa ingin tahu apa cerita yang sebenar. Jadi daripada headline itulah orang kenal kita. Jadi orang kenal cerita kita, orang kenal kita punya ni. Tapi janganlah buat benda yang tak masuk akal lah. Maksudnya dia tak memberi manfaat yang sangat bagus lah untuk orang. Dia kena macam untuk produk kita. Takkanlah kita nak buat produk kita ni tak elok di mata orang. So kita kena buat something yang, sebab manusia ni dia ada sifat ingin tahu tau. Dia ada sifat curious. Bila dia ada setengah orang memang dah tak ambil tahu, tapi ada setengah orang dia memang nak ambil tahu. Kalau orang yang ingin belajar memang akan ambil tahu lah. Ada orang yang curious ni, dia akan buat research on apa yang dia ingin tahu. Jadi headline ni lah yang membantu orang-orang ini mencari maklumat tu. So, korang ada tak headline untuk korang bila korang nak buat live nanti? Korang dah ada page kan? Korang dah ada business sendiri. So, dia kadang-kadang manusia ni, kita ni sebagai manusia, kita suka pada tips, kita suka pada kelebihan barang tu, instead of kadang-kadang kita cari jugalah kelemahan produk tu, tapi melalui perkongsian orang-orang lain. Kita selalunya kelebihan, orang nak tahu kelebihan dan tips. Lebih-lebih lagi dia akan menarik minat orang bila adanya tutorial. Tutorial ni lah yang akan membantu. Macam student, dia buat PJJ, dia buat tutorial dekor dia orang secara live. Benda ni lah yang akan menarik dia menarik kita punya peminat. Macam saya sendiri, saya suka tengok video-video yang berkaitan dengan baking. So saya tengok, dia macam ni, macam ni rupanya dia nak lekatkan bunga, macam ni rupa dia nak potong kek tu. Jadi benda tu sentiasa kita kena carilah. And then dia berkaitan, kita kena relate kan kita punya produk tadi. So korang ada tak cara macam mana korang nak buat live nanti? Korang dah ada konten ke belum? So yang tips yang keempat ni, yang terakhir ni, saya nak bagi tahu tentang konten yang korang perlu buat untuk live. Apa yang perlu korang isi dalam korang punya FB live tu. Dalam FB live kadang-kadang tak semestinya korang buat tutorial. Kadang-kadang korang buat Q&A, soalan lah, main Q&A. Maksudnya student komen soalan, and then korang yang ada cikgu ni, korang yang akan jawab yang student punya soalan ni lah. Dia melalui komen lah. Macam baca komen, Waalaikumsalam Sri Kandi Ain. So next adalah demo produk kita. Macam tadilah kita sebut tutorial. And then yang ketiga adalah interview student. Maksudnya kita belum lagi buat interview session dengan student yang dah berjaya, buat bisnes melalui diorang join PJJ. Sometimes diorang dah ada ilmu tapi diorang keep on cari ilmu dalam PJJ. And then banyak sebenarnya cara-cara untuk kita buat konten ni untuk yakinkan customer kita yang produk kita ni bagus, servis kita ni bagus, servis kita ni yang membantu. Tapi yang paling bagus adalah sharing testimoni. Testimoni lah, inilah yang akan testimoni secara live. Maksudnya
melalui interview tadi lah, timeline ni saya ajak lagi student lain untuk live sama kita untuk apa yang diorang buat sekarang, apa yang diorang dapat daripada kita punya PJJ ni. So, faham ke faham mengenai live ni? Jadi, dia macam mana? So, zaman sekarang ni kita tengah menurunkan ekonomi kita. Kita tak boleh nak mengharapkan kedai-kedai yang real yang ada dekat depan mata. Kita perlukan kedai-kedai yang berada di alam maya. Kedai yang berada di alam maya inilah yang membantu kita mendapatkan makanan, mendapatkan produk yang kita inginkan, servis yang kita nak. Jadi sebab itulah wujudnya Foodpanda, GrabFood, benda-benda itulah yang membantu online-online penjual makanan minuman ni berjaya. Sebab diorang perlu masuk ke dalam ruang bisnes online ni untuk sebab sekarang ni kalau nak buat kek, ada je lah orang yang malas nak buat kek, orang yang tak nak order, dia nak ready made, dia terus pergi ke kedai. Tapi ada juga yang nak tempah secara online, dia nak tengok dulu gambar baru dia tempah. Inilah peluang, sebab semua orang ada handphone, semua orang ada smartphone. Dia tengok gambar dulu baru dia orang berkenan. Kalau tengok tak ada tengok gambar, dia tak akan berkenan lah. Kena ada bukti juga. Sebab itulah kita perlu ada sharing live ni, supaya orang boleh kenal kita, detect kita daripada awal. Dia macam ni, orang yang jangan expect orang tak beli produk kita sebab orang tak nak beli. Kita sebenarnya mindset kita kena betulkan balik yang sebenar-benarnya bukan orang tak nak beli, tapi orang tak kenal kita untuk beli produk kita, untuk join service kita. Jadi, pendekatan yang paling mudah adalah live lah setiap hari untuk kita dekat dengan customer. So, saya harap perkongsian saya pagi ni dapat memberi manfaat kepada korang untuk sentiasa motivate untuk diri sendiri untuk buat live dah lepas ni. Be confident, kalaupun korang malu, practice diri sendiri untuk berani bercakap. Sebab tak ada orang yang tengok kita selain kita sendiri yang tengok screen. And then kita tengok komen. So, korang jangan lupa share live ni, korang jangan lupa like live ni, and then korang jangan lupa tag kawan-kawan korang yang ada bisnes, yang nak kembangkan bisnes. Boleh tengok tips ni untuk diorang ada idea bila nak buat konten dalam diorang punya live. So, itu sahaja daripada saya. Korang faham ke faham? Jadi, itu korang boleh komen dekat bawah jika ada benda yang nanti saya akan reply. Okay, itu sahaja daripada saya. Sekian sahaja daripada saya, Cikgu Ira. Sampai berjumpa lagi. And then, jangan lupa tengok live ni pada pukul 9.30 pagi setiap hari. Ada Cikgu Ira, Cikgu Fifa, Cikgu Jen, Cikgu baru Cikgu Nurul yang akan buat live perkongsian. Hari-hari ada topik yang baru. So, korang jangan lepaskan peluang ni untuk tengok kita orang punya live setiap pagi jam 9.30 pagi jika tidak berlakunya sebarang isu teknikal. So, jangan lupa dapatkan kita punya PJJ terbaru. Korang dah tahu ke belum? Yang kita dah ada release, kita dah launch PJJ baru iaitu Vietnamese Spring Roll Marvelous. So, korang dapatkan Vietnamese Spring Roll Marvelous dengan harga RM15. Boleh kontak saya sekarang di ketalian 014-5868-591. Kontak saya sekarang untuk beli PJJ. Sebelum dia naik harga, korang grab sekarang lah. PJJ Vietnamese Spring Roll Marvelous. So, korang boleh kontak saya. Sekejap saya pinkan nombor saya kat bawah. Lupa pula nak pin nombor tadi. So, korang boleh kontak saya kalau nak join PJJ Vietnamese Spring Roll Marvelous. Boleh kontak saya dekat ni nombor sini. Okey, ni nombor dia. Okey, boleh kontak saya. Saya dah pinkan nombor. Korang kontak saya. Ada
Berapa paket Fifa? Ha? Resepi? Ada 11. 10 lah. Ada 10 resepi yang kita nak bagi. Ada 10 ada 10 modul yang korang akan belajar dalam tu. Jadi jangan lepaskan peluang ni untuk dapatkan PJJ Vietnamese Spring Roll. Ini yang akan ini Vietnamese Spring Roll ni yang akan membantu yang boleh jadi another income untuk korang yang nak tambah korang punya kelainan menu. Sebab Vietnamese ni banyak peminat dia tahu. Sebab sos dia sedap, dia ada 3 sos, dia ada banyak kelainan dalam. Korang nampak 2 je kan, crab stick dengan prawn kan. Kali ni kita bawakan yang ada campuran daripada Korea dan Japan. So jangan lepaskan peluang ni, terus ambil nombor ni, terus PM saya sekarang untuk dapatkan harga serendah RM15 sebelum dia bertukar jadi harga yang lebih lain. So, bye-bye.